Dalam masa yang sama, kita akan menangani pembangunan. Kita akan terus bergerak ke arah pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berdaya saing. Di samping menyadari cabaran adalah hebat, berbangkit dari keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu. Kita mustahil ingat bahawa pasaran dalam negara kecil bukanlah alasan untuk menghalangi pertumbuhan keluaran. Malah setiap syarikat, sama ada ia milik persendirian atau milik kerajaan, adalah mampu untuk mensasarkan penjualan produk dan perkhidmatan mereka ke luar negara sebagai ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dayangku Kamalah Pengiran Haji Kamarudin bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Para bakal haji perlu mempersiapkan diri dengan melakukan ibadat yang ditentukan dan menjauhkan diri daripada perkara yang mengurangkan pahala ibadah haji. Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat dan penduduk daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-70 akan berlangsung esok. Para bakal haji diingatkan untuk sentiasa mengulang kaji ilmu-ilmu tentang ibadah haji yang sudah dipelajari, termasuk segala aspek yang berhubung kait dengan perbuatan yang dibenarkan dan dilarang sepanjang menunaikan ibadah haji. Kesempurnaan ibadah haji itu banyak bergantung kepada ilmu pengetahuan yang diperolehi semasa mengikuti kursus. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Menteri Hal Ehwal Ugama semasa kursus amali ibadat haji bagi bakal-bakal haji musim haji tahun ini pagi tadi. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman juga berkata orang yang mendapat seruan yang disifatkan sebagai undangan menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di Tanah Suci perlu mempersiapkan diri dengan melakukan ibadat-ibadat yang ditentukan dan menjauhkan diri daripada perkara yang membatalkan atau mengurangkan pahala ibadah haji. Seruan itu telah sampai dan hajat bis kita sedang diusahakan. Bis kita mengusahakannya dengan memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan fardu haji, kecukupan perbelanjaan bagi diri yang akan pergi dan orang yang ditinggalkan, kesihatan tubuh badan, serta juga kesediaan untuk menghadapi cabaran-cabaran semasa dalam musim haji dengan menunaikan rukun-rukun, fardu dan mengerjakan sunnah-sunnah yang perlu. Tahun ini sebanyak 400 kota telah disediakan bagi jemaah negara. Kursus amali ibadat haji ini merupakan kesinambungan daripada kursus teori ibadat haji yang telah diadakan serentak di keempat-empat daerah setiap hari Jumaat dan Ahad yang berakhir pada 29 Mei lalu. Kursus diadakan bertujuan untuk mempersiapkan para bakal jemaah haji dari segi ilmu pengetahuan dalam melaksanakan ibadat haji sebelum bertolak ke Tanah Suci. Juga hadir Datuk Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Tuan Hussein Muhammad M. Al-Dajani, Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di negara ini, Awang Haji Harun bin Haji Junid, Timbalan Setiausaha Tetap, Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama, dan Awang Roslan bin Haji Tajaah, Timbalan Setiausaha Tetap, Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan para anggotanya dan ahli keluarga masing-masing, terutama dalam mengadakan aktiviti kemasyarakatan.
Pagi tadi, 92 orang anak istimewa anggota ABDB menerima sumbangan derma sempena sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-55. Penyampaian sumbangan berbentuk wang tunai daripada tabung kebajikan ABDB, dana Hari Ulang Tahun ABDB ke-55, Majlis Sukan ABDB, Kowira serta sumbangan dari bakti disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Prihin Datuk Pekerma Jaya Major Jeneral Datuk Paduka Seri Muhammad Tawih bin Abdullah, Pemerintah ABDB. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan bersempena dengan Hari Ulang Tahun ABDB sebagai tanda pemedulian dan keprihatinan terhadap anak-anak istimewa ABDB serta komitmen terhadap kebajikan masyarakat yang memerlukan pertolongan. Majlis diselajurkan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pusat Dakwah Islamiah terus meningkatkan usaha menyebarkan dakwah dalam kalangan saudara baru. Laporannya menyusul selepas ini. Rombongan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan kunjungan majlis sambutan Hari Raya dan beramah mesra bersama-sama saudara-saudara baru di Kampung Berbuluh. Rombongan diketuai oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orangkaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Menurutnya, di Kampung Berbuluh, bilangan saudara baru sudah mencatatkan lebih 200 orang dan Pusat Dakwah Islamiah masih lagi meneruskan usaha mereka menyebarkan dakwah di kampung tersebut. Ya, peranan utama Pusat Dakwah Islamiah untuk menyebarkan pahaman Islam yang betul, iaitu kepada penduduk negara ini yang sudah beragama Islam. Itu adalah tugas utama mereka untuk memberikan kepahaman yang betul tentang ajaran Islam, iaitu di mana kita ini berasaskan kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Menyeru orang-orang yang belum beragama Islam untuk sama-sama merasakan kenikmatan Islam, kerana Islam itu adalah satu nikmat yang amat besar yang perlu dikongsikan bersama. Majlis seumpama ini merupakan salah satu usaha Pusat Dakwah Islamiah dalam memeduli kebajikan saudara-saudara baru di negara ini agar mereka tidak merasa tersisih dalam raikan hari yang mulia ini. Selain itu, ia juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara saudara baru dengan para pegawai kementerian tersebut. Sementara itu, kumpulan syarikat Sri Kandi petang tadi juga mengadakan majlis rumah terbuka sempena sambutan Hari Raya. Majlis bertujuan memperkukuhkan hubungan silaturahim dalam kalangan pelanggan dan kaki tangan syarikat. Di samping itu, ia juga sebagai tanda penghargaan kepada para pelanggan dan pekerja mereka. Majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Persembahan bercorak keagamaan menyediakan persembahan pentas perayaan sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-70 semalam. Hadir Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orangkaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Persembahan bercorak keagamaan yang dikendalikan oleh Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama turut diserikan dengan persembahan dari Sekolah-Sekolah Agama Brunei 1 dan kuis-kuis interaktif. Sementara persembahan bercorak keagamaan juga diadakan di daerah Tutong. Antara pengisian persembahan, forum bertajuk Menjunjung Kasih kepada Raja yang disampaikan dua panel undangan. Antara yang hadir, Abang Tahir bin Mukhtar, Penguasa Kanan Jabatan Perkhidmatan Bomba daerah Tutong. Kerana Rasulullah SAW sendiri menyatakan, kalau sekiranya perkara ini banyak orang berdiri dan belakang.
Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat dan penduduk daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-70 akan berlangsung esok. Awang Haji Haris bin Osman, Pegawai Daerah Belait, selaku pengerusi Jawatankuasa Tadbir Tertinggi sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke-70 bagi daerah Belait berharap supaya rakyat dan penduduk di daerah berkenaan akan hadir beramai-ramai ke Padang Bandaran Jalan Sultan, Kuala Belait bagi memeriahkan dan menyemarakkan Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di daerah Belait ini akan kita meriahkan dan semarakkan lagi dengan pelbagai acara keraian sampingan bermula dari 15 Julai hingga 31 Julai 2016. Acara-acara yang akan mengambil tempat pada tempoh tersebut adalah meliputi acara-acara kebudayaan, keagamaan, kesokanan, kemasyarakatan dan perekonomian. Kita seterusnya mengharapkan supaya rakyat dan penduduk di daerah Belait ini akan hadir beramai-ramai ke Padang Bandaran Jalan Sultan, Kuala Belait bagi memeriahkan dan menyemarakkan lagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja pada tahun ini yang akan berlangsung pada hari Sabtu 23 Julai 2016. Ikuti pemberigaan penuh mengenai atur cara tersebut bersama Pegawai Daerah Belait malam ini dalam rancangan liputan semasa pada pukul 9 di RTB1. Khutbah Jumaat hari ini menyentuh mengenai kepentingan pendidikan agama dan akademik yang seimbang bagi anak-anak. Ikuti berita mengenainya selepas ini. Ibu bapa dan penjaga hendaklah memberikan pendidikan agama dan akademik yang seimbang kepada anak-anak mereka, memandangkan kedua-duanya merupakan cabang ilmu yang diperlukan bagi mendapatkan kebahagiaan serta kesempurnaan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Perkara tersebut adalah di antara isi kandungan khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Pendidikan Anak Tanggungjawab Ibu Bapa. Apa yang penting, semua ibu bapa dan ahli keluarga perlu sama-sama menangani amanah dan tanggungjawab ini supaya negara akan mampu menghasilkan modal insan yang benar-benar boleh membawa negara ke tahap pembangunan yang lebih baik dan berkesan bagi membentuk dan mengembangkan minda jiwa dan rohani ke arah mengenali diri dan mencapai tahap kehidupan bermasyarakat yang sempurna. Dalam pada itu harus juga diingat bahawa setakat menghantar anak-anak ke sekolah sahaja belumlah dikira memadai, di mana pendidikan yang khusus bersifat tarbiyah Islamiah hendaklah dimulakan dari rumah lagi, di mana ibu bapa memainkan peranan utama menerapkan atau mengajar pengetahuan asas agama seperti membaca basmalah ketika melakukan sesuatu atau ketika hendak makan atau minum, membaca 2 kalimah syahadah, memberi salam, mendirikan sembahyang 5 waktu dan lain-lain lagi. Bagi memberi penghargaan di atas pencapaian pelajar-pelajar dalam peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama Darjah 6 SSSRU Daerah Tutong bagi tahun 2015, kemarin diadakan Majlis Penyampaian Sijil di Dewan Kemasyarakatan Kampung Seram Bangun, Tutong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dayang Haja Rosita binti Haji Yahya, Pengarah Jabatan Pengajian Islam. Seramai 41 orang murid sekolah-sekolah ugama menerima hadiah murid cemerlang dalam peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah ugama bagi tahun 2015 dari 29 buah sekolah ugama di daerah Tutong. Sementara 19 buah sekolah ugama menerima sijil penghargaan bagi sekolah-sekolah yang mencapai 100% lulus dalam peperiksaan berkenaan. Majlis diungkahkan oleh Jawatankuasa Guru-Guru Ugama Daerah Tutong dengan kerjasama Pejabat Pengajian Islam.
Persidangan pembinaan HSSE 2016 akan diadakan pada bulan Ogos depan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Kompleks Lapangan Terbang Lama Brakas. Persidangan dianjurkan oleh Perkhidmatan Latihan Convex dengan kerjasama Kementerian Pembangunan, Jabatan Kerja Raya dan Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek Puja. Pendedahan itu dibuat semasa sidang media pagi tadi di sebuah restoran di Ibu Negara. Di persidangan itu nanti, para penceramah dari dalam dan luar negara dalam bidang keselamatan akan membincangkan dan mengongsikan maklumat mengenai kaedah penggunaan amalan terbaik HSSE tanpa sebarang kecederaan atau kematian. Di samping itu, pameran pembinaan HSSE turut diadakan bagi memberi peluang peserta untuk mempamerkan produk-produk dan perkhidmatan mereka yang mengutamakan keselamatan di tempat kerja. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai dan syarikat-syarikat yang mencari syarikat terbaik dalam menyediakan produk dan perkhidmatan HSSE. Pendaftaran masih dibukakan sehingga 15 Ogos. Untuk maklumat lanjut atau pendaftaran persidangan atau pameran, layari laman sesawang www.convex-mice.com atau email register@convex-mice.com atau hubungi 2651 155 atau WhatsApp 828 2217. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Jun tahun ini menunjukkan penurunan berbanding bulan lalu. Berita mengenainya menyusul selepas ini. Bendera memainkan peranan dalam meningkatkan semangat patriotisme serta merupakan lambang kesetiaan dan identiti yang menjadi kebanggaan negara. Bendera-bendera kecil dan pemasangan kain rentang yang di sekitar salah sebuah kediaman di Perumahan Negara Tanah Jambu telah menarik perhatian. Menurut pemilik kediaman tersebut, Pengiran Mahmud bin Pengiran Haji Muhammad, pemasangan itu adalah bagi menzahirkan semangat patriotik serta cintakan raja dan negara. Menyambut Hari Kebesaran Kebahuduli Mahmud Paduka Seri Baginda Sultan Yang Bertuan Negara Brunei Darussalam membuat barang macam mana ni setahun sekali Hari Kebangsaan, menyambut Hari Kebesaran Kebahuduli. InsyaAllah kemungkinan akan anak saya akan menyambung aktiviti ini. InsyaAllah. Semangat dan jiwa kenegaraan yang dimilikinya sememangnya dapat dijadikan contoh dan ikutan kepada generasi yang akan datang agar mereka dapat menghayati erti pengibaran sesebuah bendera. Usaha-usaha mengukuhkan pengurusan kutipan hasil akan terus dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan termasuk tuntutan tunggakan bayaran air. Jabatan Perkhidmatan Air Jabatan Kerja Raya mengeluarkan statistik tunggakan bayaran air pada tahun ini mencecah lebih 30 juta ringgit. Ikuti laporannya dalam segmen tinjauan minggu ini bersama Maziah Jini. Menurut statistik Jabatan Perkhidmatan Air, sehingga tahun ini jumlah tunggakan bayaran air melebihi 33 juta ringgit. Jumlah tunggakan bayaran bil air yang banyak itu setentunya membebankan dan merugikan kerajaan. Justru, usaha-usaha mengukuhkan pengurusan kutipan hasil akan terus dilaksanakan. Penggunaan air di negara ini juga dianggap sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara. Tahun 2014-2015 mencatatkan jumlah tertinggi bagi penggunaan air komersial iaitu sebanyak 9,327,000 liter isi padu air. Bagi penggunaan air domestik pula, tahun 2012-2013 mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 81,191,780 liter isi padu air. Bagi mengelakkan tunggakan pembayaran bil air yang berlebihan,
Jabatan Perkhidmatan Air menasihatkan orang ramai untuk mengambil beberapa langkah berjimat cermat dalam penggunaan air. Pastikan semua kepala air ditutup dengan kencang untuk memastikan tidak ada air yang menitik. Kedua, gunakan baldi ketika mencuci kenderaan dan baldi khas untuk menyiram tanaman-tanaman dan bunga-bungaan. Ketiga, pastikan gunakan gelas berisi air untuk berkumur-kumur selepas menggosok gigi. Seterusnya, ketika mencuci pakaian, hendaklah pastikan gunakan dengan muatan penuh, dan yang penting sekali adalah perbaiki kebocoran dengan segera. Para pengguna perlu memantau penggunaan air melalui tuntutan bil air. Selain itu, mereka juga perlu membuat pemeriksaan pada saliran paip di rumah bagi memastikan tidak ada berlaku kebocoran yang boleh menyebabkan pembaziran. Dalam hal kebocoran di kawasan rumah, langkah-langkah yang perlu diambil adalah seperti berikut. Pertama, pastikan tutup semua kepala air. Seterusnya, catat bacaan meter air dan tunggu 10 minit. Kemudian baca lagi sekali catatan meter air, dan jika ada perubahan meter air, maka ada kebocoran yang berlaku di kawasan rumah. Jika ada kebocoran, maka pengguna hendaklah menghubungi tukang paip untuk mengusainya. Bagi kebocoran ini disarankan untuk dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sesungguhnya, air sangat berharga dan diperlukan untuk kehidupan seharian. Selaku rakyat dan penduduk di negara ini, kita perlu berterima kasih kepada kerajaan yang telah membekalkan air yang bersih dan mencukupi untuk kita nikmati. Oleh itu, sama-samalah kita menyahut seruan kerajaan agar berjimat cermat dalam penggunaan air. Maziah Jini melaporkan untuk segmen tinjauan. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Jun tahun ini menunjukkan penurunan sebanyak 0.7% berbanding bulan Mei. Sementara itu, indeks makanan dan minuman ringan dan bukan makanan masing-masing mencatatkan penurunan sebanyak 0.6% dan 0.7%. Faktor utama menyebabkan penurunan pada indeks harga pengguna bulanan adalah indeks rekreasi dan kebudayaan sebanyak 2.6%. Ini diikuti oleh penurunan bagi indeks perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah sebanyak 1.5%. Indeks makanan dan minuman ringan juga menurun sebanyak 0.6%. Sementara dalam indeks restoran dan hotel mencatatkan kenaikan sebanyak 0.5%. Indeks kesihatan juga meningkat sebanyak 0.2%. Manakala indeks yang tidak menunjukkan perubahan adalah indeks perumahan, air, elektrik, gas dan bahan bakar lain dan pendidikan. Senarai barangan dan perkhidmatan dalam IHP adalah berasaskan maklumat perbelanjaan purata sebuah keluarga yang diperolehi melalui kajian perbelanjaan keluarga. Laporan penuh IHP bagi bulan Jun 2016 boleh didapati melalui laman web JPKE www.depd.gov.bn. Galeri-galeri warisan budaya, sejarah, pentadbiran dan perkembangan, sejarah industri minyak dan gas dan kehidupan liar yang lazim ditemui di daerah Blyth antara yang dipamerkan dalam muzium baru yang dibuka di daerah berkenaan. Terletak di Jalan Maulana Kuala Blyth, muzium tersebut diberi nama Muzium Daerah Blyth.
Muzium berkenaan dibukakan untuk kunjungan orang ramai setiap hari mulai esok hingga 5 Ogos ini dari pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali hari Jumaat dari pukul 9 hingga 11.30 pagi dan sebelah petang dari pukul 2.30 hingga 5 petang. Manakala Muzium Daerah Blyth akan dibuka 5 hari seminggu iaitu dari hari Sabtu hingga Rabu setiap minggu mulai 6 Ogos 2016. Beberapa buah kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami gangguan bekalan elektrik esok. Kawasan terjejas ialah Jalan 3, Simpang 34, Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba dan kawasan sekitarnya. Pemotongan yang bermula pada pukul 9.30 hingga 10.30 pagi adalah disebabkan kerja-kerja pemindahan kabel voltan rendah kepada distribution feeder pilar. Berita sukan menyusul seketika nanti. Bola sepak Piala Liga Singapura, pasukan Brunei DP MMFC meneruskan perlawanan semalam dengan menentang Tampines Rovers FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura. Dalam keputusan perlawanan tersebut, Brunei DP MMFC menang 2-1 ke atas lawannya. Perkembangan Sukan Malaysia Sukma ke-18 Sarawak. Peserta taekwondo negara terus mempamerkan prestasi membanggakan apabila mereka terus menambah koleksi pingat buat negara dalam kategori feather terbuka lelaki 63 kg hingga 68 kg. Atlet negara Ahmad Izzat Ahsanuddin bin Sofyan berhasil memperolehi pingat gangsa selepas bertemu atlet tuan rumah Sarawak Chai Chun Hui di pentas separuh akhir. Pingat emas disandang atlet dari Kedah, pingat perak pula dimenangi oleh atlet tuan rumah. Manakala dalam kategori bantam terbuka wanita 49 kg hingga 53 kg pula, atlet wanita negara Cynthia Christine Chin Yi Sin tewas kepada atlet dari Pulau Pinang Nurul Ashikin Azmi dengan kiraan 2 berbalas 23. Acara karate diteruskan lagi kemarin yang melibatkan penyertaan atlet negara. Dalam perlawanan penentuan pingat gangsa, pertemuan atlet negara Muhammad Ridwan Abdullah dengan atlet dari Selangor Darman Radhakrishnan berkesudahan masing-masing memperolehi 4 mata, namun kemenangan diberikan kepada atlet Selangor hadapan pengadil perlawanan. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang dijangka berawan dengan hujan sekali sekala. Cuaca pada malam ini pada amnya berawan dengan hujan berlaku di kebanyakan kawasan. Hujan lebat setempat boleh menyebabkan banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam. Pagi esok pula cuaca berawan pada awal pagi dengan berkemungkinan hujan semalaman berterusan berlaku di kawasan pesisiran pantai menjadi sebahagian berawan menjelang lewat pagi. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam. Petang esok pula cuaca sebahagian berawan ke berawan dengan hujan di beberapa kawasan berlaku pada lewat petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 ke 25 km sejam. Wallahualam bissawab. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam Berita Dunia selepas ini.